Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 17 Mei 2023 bersama saya Nusyah Mama Amin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini memaklumkan bahawa kerajaan akan mengekalkan dasar sedia ada yang sedang berkuat kuasa berhubung isu penggunaan kalimah Allah oleh masyarakat bukan Islam. Dalam satu kenyataan, Datuk Seri Anwar menegaskan Jemaah Menteri menghormati, memperakui dan menerima pakai ketetapan enakmen negeri-negeri dan titah yang di-Pertuan Agong pada 7 Februari lalu yang menggesa supaya dasar sedia ada mengenai penggunaan kalimah Allah dikekalkan. Tiada laporan berita mengenai titah Raja-Raja pada 7 Februari lalu itu, namun kebanyakan Majlis Agama Negeri melarang penggunaan kalimah Allah oleh masyarakat bukan Islam. Anwar juga memaklumkan Kabinet hari ini mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong untuk mempersembahkan cadangan bagi mengukuhkan penguatkuasaan dasar berhubung kalimah Allah kepada Majlis Raja-Raja. Menurut Anwar, ia bagi menyelesaikan isu kalimah Allah secara menyeluruh dan bersepadu. Katanya lagi, kerajaan juga komited memperkukuh perpaduan dan keharmonian di antara kaum dan agama di Malaysia. Sementara itu, Bersatu menyifatkan keputusan kerajaan menarik balik rayuan di mahkamah berhubung penggunaan kalimah Allah sebagai melanggar titah Raja-Raja Melayu. Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris berkata, parti itu kecewa dengan keputusan yang telah dibuat oleh Kerajaan Madani pimpinan Anwar Ibrahim. Katanya dalam satu kenyataan, sejak Kerajaan Perpaduan mentadbir negara, beberapa isu yang timbul telah mencuit sensitiviti umat Islam di negara ini. Dalam pada itu mengulas isu yang sama, Pengerusi PM Muhyiddin Yassin mendakwa terdapat Menteri DAP pernah meminta KDN menyelesaikan kes Jail Island di luar mahkamah. Bekas Perdana Menteri itu berkata ini berlaku semasa dirinya adalah Menteri Dalam Negeri semasa pentadbiran Pakatan Harapan pada 2018. Dalam satu kenyataan, Muhyiddin menjelaskan dia tidak bersetuju dengan permintaan tersebut kerana ia bermaksud KDN harus menarik balik perintah rampasan cakera padat Risalah Agama Kristian yang mengandungi kalimah Allah. Baik, sidang media berkaitan pertikaian isu azan di sebuah surau di Tanjung Tok Kong, Pulau Pinang sedikit tegang. Di antara yang di-Pertua Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, Ahmad Zakiyuddin Abdul Rahman dan aktivis Muhammad Sofian. Zakiyuddin menuntut permohonan maaf terbuka dari Muhammad Sofian kerana penyebaran video berkaitan pertikaian isu azan yang disifatkan perkara itu amat mengelirukan, tidak menampakkan kejujuran dan dikeluarkan dengan niat yang tidak baik. Sementara itu, Muhammad Sofian yang turun hadir dalam acara itu dan mencabar Zakiyuddin membuka video itu di hadapan semua wartawan dan membuktikan bahagian mana yang mempunyai unsur fitnah. Untuk panggil mic dan untuk bagi tahu saya perlu mohon maaf. Ini bukan topik dia. Orang yang cakap tu minta maaf yang mengalahkan kata-kataan yang kasar. Melibatkan speaker Datuk. Dia orang suruh buka speaker pun di dalam surau. Melibatkan voting anak azan, ni isu Datuk jawab. Melibatkan azan perlu melalui aplikasi WhatsApp. Ini dia orang perlu jawab. Kita mewakili Majlis Agama Islam dan Isu Agama yang disoalkan. Datuk buktikan satu words yang di dalam video yang saya viralkan adalah berunsur fitnah dan untuk memecah belahkan keamanan melibatkan Muslim dan non-Muslim. Sekarang mainkan video tu di depan wartawan semua. Kalau ada unsur melibatkan fitnah, saya akan mohon maaf secara terbuka. Buktikan sekarang. Tak buktikan juga. Kita buktikan viralnya video yang dikeluarkan oleh Sofian itu membuatkan kita terpaksa berhadapan dengan begitu banyak kan. Adakah video yang saya keluarkan ada unsur fitnah ataupun apa saja yang saya keluarkan itu mereka tidak cakap? Ini yang perlu dijelaskan. Menjelaskan itu. Baik. Kita kalau kita tidak mendapat kerjasama ataupun respon yang baik daripada pihak, kita akan melaporkan kepada pihak mengikut undang-undang yang ada. Muhammad Sofian dipercayai orang pertama menyebarkan dakwaan itu di media sosial.
Dakwaan itu bagaimanapun disahkan oleh pengerusi surau itu Muhammad Nasir Abdul Majid. Sementara itu, pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bersama JMB Alex Low memohon maaf kepada semua masyarakat Islam atas isu kontroversi itu. Alex berkata dia tiada niat di pihak JMB untuk melarang atau tidak membenarkan azan mahupun penggunaan speaker. Turut hadir pada sidang media itu ialah Mufti Pulau Pinang Wan Salim Muhammad Noor dan Adun PKR Kebun Bunga Jason Ong. Berita seterusnya. PAS akan kekal setia bersama PN di sebalik lamaran oleh DAP untuk bekerjasama. Timbalan Presiden parti itu Tuan Ibrahim Tuan Man memberitahu utusan Malaysia bahawa PAS tidak akan sesekali memungkiri janji dan berbohong kepada pengundi dengan meninggalkan PN. Menurutnya, PAS akan tetap bersama PN khususnya Bersatu dan mahu menjadi pembangkang yang konstruktif dalam parlimen sebelum menjadi kerajaan. Tuan Ibrahim mengulas cadangan veteran DAP Lim Kit Siang agar kerajaan perpaduan bekerjasama dengan PAS menjelang PRN akan datang. Bagaimanapun, Kit Siang berkata Presiden PAS Abdul Hadi Awang perlu terlebih dahulu menghentikan permusuhan terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan mesti membuktikan keikhlasannya. Sebelum ini, pertemuan Anwar dengan AJK PAS Pusat Nik Muhammad Nik Abdul Aziz turut mencetuskan persoalan. Terdapat beberapa pihak mengaitkan pertemuan itu sebagai menghulur salam kerjasama antara pemimpin kerajaan perpaduan dengan PAS. Pendakwah bebas Wan Ji Wan Hussein yang turut berada bersama pertemuan Anwar dan Nik Abduh berkata ahli Parlimen Tambun itu berharap hubungan silaturahim dengan Hadi dapat dijalinkan semula. Malah, Anwar menyatakan kerajaan sedia bekerjasama untuk menyelesaikan masalah air di hadapi Kelantan yang diterajui oleh PAS sejak berdekat lalu. Dalam perkembangan yang lain, Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin mengesahkan spekulasi lama bahawa PN cuba memikat bekas pemimpin UMNO Khairi Jamaluddin menjelang 6 pilihan raya negeri. Walaupun ketua gabungan itu menafikan bahawa Khairi ditawarkan jawatan Menteri Besar jika menyertai PN, Muhyiddin berkata ada masa yang berbeza untuk menunggu bekas ahli Parlimen Rembau itu. Ya, bagi saya semua orang mengharapkan Khairi akan menyertai Perikatan Nasional. Dia dah jumpa saya lama dulu. Iaitu selepas dia dipecat daripada UMNO, dia minta jumpa, saya jumpa. Kami bincang secara terbuka hala tuju dia, harapan parti kita. Dia adalah seorang tokoh politik muda yang berkaliber. Sebenarnya dia tak mohon nak masuk. Saya sebutkan sini, saya tawar dia menyertai. So it's not that he applied to join, which he has not applied, but I offered him. So that offer is still there. Mana tawaran tu masih ada. Hari tu bila dia datang, saya tanya lagi, Khairi bila lagi? Dia beritahu bila dia kata datang jumpa saya ni, dia punya benda ni macam cair. Cair tu mana macam dia tak boleh buat apa-apa. Offer him any positions, maybe MB somewhere ke? No. And he's open also. At the same time, he said there's no game changer. He is willing. If he comes in, he said at that time, there's no demand, which is fair. He knows what politics is all about. Jadi kita tak apa. Itu hal-hal sebegini antara pimpinan kita biasa kita bincang, kita rondeng. Kita tak ada benda nak selindung. Cuma satu saja, saya kata kalau dia menyertai Bersatu, saya nak tawarkan dia kedudukan dalam majlis tertinggi parti. Pasal ni dah bincang dengan rakan-rakan saya, kita ada 2 kekosongan. So if he is willing lah. Ini bukan bait, bukan orang kata umpan. Tak ada je, because we know that he can contribute. So there is this high position in the party. Kita ke berita seterusnya.
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah memfalkan kehadiran dalam saman fitnah 150 juta ringgit terhadapnya oleh bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Di bawah Undang-Undang Kes Sivil, pengerusi PH sebagai defendant akan memfalkan pernyataan pembelaan terhadap tindakan undang-undang oleh bekas ahli Parlimen Langkawi. Peguam Ahli Parlimen Tambun, Alif Benjamin Suhaimi mengesahkan dengan Malaysia Kini pagi ini bahawa memorandum itu difailkan di Mahkamah Tinggi Shah Alam petang semalam. Peguam itu menambah bahawa mereka telah menyampaikan salinan memorandum kepada pasukan Peguam Mahathir hari ini. Malaysia Kini telah menghubungi pasukan Peguam Mahathir dari firma guaman Law Practice of Rafiq untuk mendapatkan maklum balas mengenai perkara itu. Di bawah Undang-Undang Sivil, Anwar mempunyai 14 hari dari tarikh kehadirannya untuk memfailkan pernyataan pembelaannya terhadap saman sivil Mahathir. Pada 3 Mei lalu, Mahathir memfailkan saman terhadap Anwar berhubung dakwaan dirinya dan keluarganya mengumpul kekayaan semasa berkuasa. Tindakan sivil itu atas ucapan dasar Presiden PKR pada Kongres Kebangsaan Khas parti itu pada 18 Mac lepas. Melalui tuntutan mahkamah itu, plaintiff mendakwa antara lain bahawa Anwar membuat kenyataan tidak benar dan tidak berasas dengan niat untuk menimbulkan persepsi negatif terhadapnya. Mahathir juga mendakwa kenyataan itu bukan sahaja merosakkan imej dan reputasinya, tetapi turut memalukan dirinya serta ahli keluarganya. Mahathir menegaskan bahawa anak-anaknya berjaya dalam dunia perniagaan tanpa campur tangan atau sembarang penyalahgunaan kuasa olehnya sebagai Perdana Menteri ketika itu. Baik, sementara itu, Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar memberi amaran kepada segelintir pihak supaya tidak menjadikan kenyataan baginda mengenai keadaan flat kos rendah di negeri Johor sebagai isu politik. Malah baginda Sultan menyifatkan isu berkenaan bukanlah perkara baharu yang diketahui oleh kerajaan sebelum ini, namun terpaksa diuruskan oleh kerajaan perpaduan ketika ini. Dalam satu kenyataan di Facebook, baginda bertitah terdapat bersuara dan mengemukakan masalah ini kepada Menteri KPKT Ngah Koming kerana rakyat kini menyalahkan PBT dan kerajaan negeri. Kemarin baginda menzahirkan perasaan kecewa terhadap keadaan bangunan, penyelenggaraan serta tahap kebersihan flat-flat kos rendah di negeri itu. Baginda bertitah kebanyakan flat kos rendah di Johor berada dalam keadaan daif serta dipenuhi pelbagai sampah sarap dan seolah-olah rakyat Johor hidup dalam repan ayam. Dalam perkembangan yang lain, seorang pemimpin PAS hari ini melontarkan sindiran terhadap pemimpin dan penyokong kerajaan perpaduan susulan prestasi buruk kontijen negara di Tamasya Sukan SEA Kemboja 2023. Dalam hantarannya, Ahmad Dusuki Abdul Rani mengucapkan tahniah kepada Menteri dan Timbalan Menteri Belia dan Sukan serta seluruh para penyokong kerajaan Madani. Bahkan bekas calon PAS untuk PRU ke-14 itu berharap kejayaan pencapaian itu akan dikenang sebagai ingatan dan terbawa-bawa sehingga PRN akan datang. Selepas menjadi pengulas sukan ekoran prestasi suram kontijen negara di Sukan SEA Kemboja, tokoh ulama PAS itu memberikan perhatiannya kepada bidang seni pula. Selaras dengan desakan dibuat partinya, Dusuki yang juga bekas timbalan Ketua Dewan Ulama PAS Selangor berkata, pelbagai kejadian bencana yang berlaku merupakan peringatan daripada Allah. Dusuki yang pernah menjadi calon PAS dalam PRU ke-14 pada 2018 berkata, kejadian seperti tsunami, banjir, COVID-19 dan tanah runtuh merupakan petunjuk Tuhan, justru sepatutnya menginsafkan orang Islam. Mengiringi komennya dengan tangkap layar laporan berita hiburan, Dusuki mengaitkan bencana yang disebutnya itu dengan konsert Coldplay yang bakal berlangsung pada November nanti. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Sekian sahaja daripada saya, Nur Syah Muhammad Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.